Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna na'udzubika minal barsi wal jununi wal jusami wa min syarril asqam. Allahumma inna na'udzubika min rihil ahmar wal ma'aswat wal akbar wa rahim. Lindungilah kami dari penyakit sepak gila dan kusta dan juga penyakit yang kronik dan juga lindungilah juga kami dari penyakit angin ahmar atau merah ataupun darah hitam atau penyakit stroke dan penyakit yang besar. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari penyakit yang ada sekarang ini ya Allah, COVID-19. Kita mohonlah bersama Allah Ta'ala, lindungilah jauhilah kami kita, jemaah kami kita, keluarga kita mereka berada di dunia panak ini daripada penyakit yang berbahaya ini sia-sia ya Allah. Dan Allah angkatlah penyakit ini pada diri kita sini ya Allah. Amin. Rabbi yassir wa la tu'assir karim, Rabbi yassir wa la tu'assir karim, Rabbi yassir wa la tu'assir. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala. Masih lagi Allah bagi kita panjang umur, panjang badan yang sihat, dan juga kita menghidup rezeki yang bertambah luas seperti air sungai yang mengalir di intinya daripada Allah Ta'ala bersama si keluarga. Begitu juga lah, kita dapat pengumuman tadi. Saya pun tak tahu ni. Dapat pengumuman pada tahun Busi tadi, yang PKP ni, dah hilang B dah. Itu macam dulu tu. Saya datang ni pun senang kan. Tak ada jam, tak ada apa. Tapi late saja. Dia banyak jam. Yang menekan Tuan Fungsi Masjid Tuan Azim, Tuan Jalan Azim, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak. Dari sana hajat Tuan Kuasa Masjid Kuriah Kampung Paya, hadirat muslimin muslimat, pakji, majah yang muliakan. Semuanya pun berada dalam keadaan sihat dan keberkatan daripada Allah SWT. Jadi kita mulakan ni je bab 29 ni, ya 30 mana kalau bab 29 tinggal satu dah lagi sana je 30 wasiat Imam Syafi'i. Hari ni kita baca yang ke-29, tak sempat lagi dah PKP nak lambat lagi. Allah hanya masalah pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman. Kita ni berimanlah ni ya. Orang Islam ucap kalimah syahadah beriman. Cuma ada tebal dan nipis sajalah. Bahawa akan orang yang beriman bahawa akan memberi petunjuk dan jalan lurus seperti ayat 54 dalam surah Al-Hajj yang bermaksud dan sesungguhnya Allah sentiasa memimpin orang beriman pada jalan yang serius. Jadi orang berjalan yang lurus dalam penyakitnya serius sekali dan PKP. Jadi kita sabar dan beriman juga lah ya. Dan sebagainya, siapa mana orang ditimpa sakit, orang yang bersabar dan beriman, Allah tolak dosanya sehari sikit, bersabar. Tajuk tadi ya 7 golongan yang mendapat hidayat dan perlindungan. Sudah tajuk yang pada tadi wasiat pertama tadi tajuknya ialah mencari hidayah Allah SWT bagi wasiat Imam Syafi'i, dan inilah tajuk kita ni 7 golongan yang mendapat hidayah, petunjuk dan perlindungan yang sangat-sangat kita berharapkan perkara hidayah dan petunjuk ataupun taufik dan hidayah ya. Ini tujuan orang yang mana ni? Yang tersebut tujuan ni yang melepasi titian siratal mustaqim. Nabi Muhammad SAW menyebut terdapat 7 golongan yang mendapat perlindungan Allah SWT pada hari kiamat. Hari yang tidak ada perlindungan selain daripada perlindungannya, iaitu tak ada perlindungan tu, tak ada lagi awannya. Tak ada lagi awan yang teduh menaduh kita, tak ada lagi langit. Langit tu kalau ikut saya satu cerita kita baca sini. Orang yang selepas kita sebelumnya haru hari kiamat tu, malaikat mengangkat berapa 8 orang malaikat sebesar-besar malaikat, beriuh suaranya. Mengangkat apa tu? Mengangkat arash. Sebelumnya langit meletup dalam kitab tu. Kita baca ayat itu. Ini ayat orang yang pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin dia termasuklah kita kali ya. Rumah tangga kita ada pemimpin. Kita lah dia orang lelaki ni. CEO dia. Pemerintah dia. Isteri kita lah menjadi timbalannya kepada anak-anak. Kalau yang ada majikan, jadi majikan ada pekerja kepada majikan.
Pemimpin yang adil. Adil itu kan adil saja, tak solatnya, tak puasanya, dia nak ada semua-semua sekali. Baru dia kata adil. Cakap tak meninggi. Itu pun dengan kita dengan isteri kita lah, kalau boleh jangan meninggi. Tapi kebanyakan saya tengok kadang saya pun terlibat juga. Kita ni pun cakap dengan isteri kita. Kalau kata nak pergi tapi tak siap ke? Kemarin kan kasar ni kan. Tapi cakap dengan orang ada macam tu. Tak ada, biar lelaki dia perempuan. Malam kau pun yang tipu malam. Aku tak jawab, minta maaf ya, lambut je. Ada yang sampai kena tali pinggang isteri kek garang ni. Tapi anak 5 juga, garang tak garang. Patutlah tidur berengang kan. Dia berbengi-bengi saja ada. Tapi perempuan yang nengok saya itu cukup sabar. Jadi yang kedua, pemuda yang sama hidupnya digunakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Pemuda daripada muda lagi remaja, dah ingatkan Allah dan masjid, surau tak tinggal lagi. Orang yang cinta masjid lain. Ini pemuda, remaja. Biasanya pemuda ni ialah nakal ataupun dah besar kata jahat lah. Nakal tentang perempuan, nakal tentang duniawi, tinggalkan ahruya. Kalau macam ni boleh kata nakal kau jahat, nakal lah kan. Ibu pengantin, ayah pengantin. Macam mana kalau menerima menantu? Semua punya lima menantu kan. Pakaiannya siap, bersamping, bersongkok. Tinggal sembahyang tak ada lagi. Sampai waktu zuhur diberi kebenaran. Diberi kebenaran untuk orang zuhur. Kat sini saya percaya, yakin lah. Saya pun pernah orang kahwin dekat sini. Ramai sebenarnya zuhur di sini. Senang dan mudah. Tapi seorang tu tanya bab pengantin. Saya pernah ditanya oleh wanita. Saya biasa ceramah dekat bab ni. Ustaz dah sembahyang belum Ustaz? Alhamdulillah sudah. Tapi tak ada wirid, tak ada lebih panjang. Fatihah. Kan orang nak jumpa kita. Tentulah yang banyak orang nak jumpa kita. Pakaian dah siap, tempat tu mungkin ada sikit semua, satu ruang tikar sembahyang. Apa salah ni kan kau dewan. Si masjid ni tak salah, memang pergi masjid. Masalah ni boleh tunggu. Kau tunggu kejap ya, abang nak pergi sembahyang, ayah nak pergi sembahyang. Tunggu orang nak jumpa kita. Syukur bagus macam ni buat sembahyang kat masjid. Menyambut pengantin mereka sambil nikah anak kat masjid. Saya kata tengok saya sini, masjid Lukut, masjid sini, masjid Tak Jamik, masjid Tanduk Pelanduk. 3 sekali kahwin ni itu. Ayah kahwin, anak kahwin. Saya pergi. Mudah kata dia. Yang ketiganya, orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Ini tak kira muda ke kecil ke tua ke remaja. Hati teringat masjid dia. Kalau sembahyang kat masjid ni, kalau hujan susah hati ya Allah. Mutu kan basah ni. Kalau kereta ada, mutu ada, jangan susah hati. Waktu hujan lah nak pakai kereta. Kita pun nak jadi saksian juga kan. Jadi hati terikat ke masjid je. Kalau ada ceramah nak pergi sembahyang, nak berjemaah. Dia nak berjemaah. Jadi hatinya terikat dengan masjid, tak kisah di mana dia masjid jumpa, dia nak sembahyang. Itu yang keempat, orang yang 7 golongan tadi mendapat taufik hidayah. Yang kelimanya, lelaki diajak melakukan maksiat oleh wanita bangsawan lagi cantik. Tetapi dia menolak, dia berkata, saya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada lah macam tu, alhamdulillah. Macam Nabi Yusuf lah dengan Zalihan. Macam mana? Kan Nabi Yusuf terlalu cantik orang kan, cepat terlirih tangan ni. Limau tak terlirih tangan tu, tak sadar kek cantik macam mana. Kita tengok besok. Kita akan bertemu dengan Nabi-Nabi anjak semua sekali bila kita dah kiamat. Yaumil akhirat akan jumpa. Jadi dia nanti berdosa. Cantik macam mana Nabi Yusuf kita tak tahu. Dia perempuan mengajak dia mengumumkan persiap. Tetapi dia Nabi Yusuf ikut cerita kita dia, kita masa sekolah agama dulu. Lari, ditarik dia jubah dia, kuyak. Jadi kuyak tu menjadi saksi.
Cari. Kalau nak jubah dia kuyak di hadapan, salah Nabi Yusuf. Memang dia nak melakukan Musa. Tapi kalau kuyak di belakang, memang dia mengelak takut pada Allah. Tengok jubah di belakang. Dia semisal. Nabi Yusuf. Yang kelima, lelaki yang diajak melakukan maksiat, hanya wanita bangsawan yang cantik, tetapi dia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Kalau yang lemah semangatnya iman itu, ni lauk kan kita cari, lauk datang dia. Nah, tentu macam mana kurang tapak tangan nyiru ditadahkan. Yang baik tak apa, kerana yang maksiat saja. Yang keenamnya, bersedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan tadi. Tapi kalau lubang tabung tu kecil, tahu tangan kiri. Saya pun pernah juga buat bersedekah ni. Kalau sangat RM1, lurus duit RM1 tu masuk tu satu je. Tangan boleh, tangan tak tu. Tapi kalau besar sikit duit katalah RM10 besar lah. Lubang kecil saja, pendek aja. Nak masuk sekeping tak boleh. Terpaksa lipat, terpaksa tangan kiri pun sama melipat kan. Masuk kan. Isteri tahu tak apa, suami bersedekah, isteri bersedekah, suami pun tahu tak apa. So elok-eloknya kita bersedekah ni ataupun bagi sesuatu pada orang lain, si isteri mintalah dahulu izin daripada suami. Yang sebaik-baiknya jangan bagi setiap kali nak sedekah minta, susah. Izinkan pada awal lagi. Kalau yang baik nak bersedekah pada masjid, surau, orang susah dan sebagainya, kau sedekahlah. Nak beri mak ayah duit jangan nyuk-nyuk. Berilah. Abang izinkan dunia akhirat. Itu sedap tu yang beriman. Kan nak royak mak ayah nyuk-nyuk. Jangan nyuk. Mak ayah kita orang patut bagi duit. Kita baca sini tadi, RM1 nilainya 900,000. Nilai kenindakan duit lah. Zakah itu guru 100,000, boleh lagi besar tu guru. Kenapa tu besar lagi guru? Sebab guru kalau sedekah kat dia, katalah Ustaz Kazim kau yang teman kita beri kat dia takkan beri benda-benda yang tak baik, yang berupa unsur-unsur maksiat ataupun sebahat. Tentu dia beli yang baik, dia beli kitab ke, kitab tu dia boleh dipanjang, dijual ke, kitab tu dipanjang ilmu-ilmu, kita pun dapat tahu. Nanti jadi mahal tu. Sikitlah kurang daripada omak ayah sedekah. Yang keenam tadi bersedekah dengan sembunyi saja. Tapi kalau kita nak berzakat, tak apa, orang tengok tak apa, bukan tak saja dengan action orang tengok tak. Tapi yang kata kalau RM100,000 zakat bagi tengok, RM10 je tak tengok. Supaya ada hati orang bertanya, kau bayar pada zakat, dah kita dah jadi hati kita dah terima Allah bagi banyak duit kita, bagi kita seorang punya, ada yang lain orang punya. Asnaf tu dia punya. Cukuplah hol dia ataupun asnaf anak nasabnya sedekahkan jangan tengok tak apa kata. Tapi yang kita saja nak sayang orang ni itu dah jadi riak lagi, lain jadinya. Jadi kebanyakan orang semua tak tahu, kebanyakan dia pergi lepas zakat, karena dia enggak zakat, tanya kelenda buat tu. Sebenarnya berzakat, nak takut jadi riak pada benda dia begitu. Yang ketujuh, orang yang selalu berzikir pada waktu bersendirian sehingga mengalir air mata. Rekod Imam Al-Bukhari wal Muslim. Dia berzikir, bukan la ilaha illallah, dia berzikir macam-macam zikir tu. Kalau kita baca WhatsApp bagi saya dia kagat, bagi kagat macam-macam tu. Ni nak keluar bagus juga kita kadang-kadang sebutkan tubuh semuanya. Apa-apa yang baik untuk amalan kita dah tua ni. Mentelahan kita telah mempencen kebanyakannya. Eloklah bagi kita lambat sikit balik pada orang waktu subuh. Kalau tak PKP lah. Kalau PKP sekarang lah, kalau main di rumah lah. Bagus juga. Setelah pencen PKP main di rumah Dan benar kata tuan tadi, 45 orang dulu PKP yang pertama. Saya pun tak pergi masjid dah PKP tu. Semua berjemaah. Sehinggalah hari raya kan semayang di rumah. Tarawih di rumah-rumah. Kalau tak ke PKP tak merasa jadi imam tu. Jadi
Kata PKP dah mula hari ni pagi esok, tak boleh sambil ramai-ramai. Sebenarnya di rumah aja anak itu, anak pun tak sekolah. Sama berjemaah lagi berkah rumah kita. Kita berwirid panjang, cakap JKC kita. Panjang si wirid hari ni ya. Abang aku jadi imam panjang kita pasal ke masjid kan macam-macam orang nak pergi kerja, nak pergi mana lah, ada urusan. Kita di rumah, abang ketua rumah, tak ada urusan. Mak kamu dah pencen. Tak ada urusan, pencen. Biar lambat kita minum pagi hari ni. Dah berwirid dah semua tu, anak ikut semua. Anak pun ramai kan. Tinggi-tinggi pun sekarang ni 6 orang. Orang dulu ya. Zaman mak ayah kita dulu. Kalau nak berapa orang nak baru seboleh. Kalau sekarang baru seboleh apa dia? Umangai banyak anak kan. Alhamdulillah. Saya dah. Kerana saya diberi. Last sekali baru seboleh, penyudahnya sampai balik. Betul lah tu baru seboleh. Ada lagi. Kerja motong getah dan ke sawah. Kalau kita fikir-fikir macam mana mak ayah dulu kan mendidik kita. Tapi insyaAllah tak boleh dua mati kecil. Dua boleh tu boleh katakan menjadilah menjadi agama dia. Kita kerja tu askar lah saya. Agama dia macam ada ustazah ada, yang ustaz ada, dan juga yang jadi imam pun ada. Jadi Bilal pun ada, mana baik lagi ajaran mak dan ayah. Dia boleh berdoa ustaz dengan ada. Itu macam mana pergi mak ngajar kita boleh anak. Tu saya katakan dulu bila nak berpuasa ni berobot-robot menengok satu kitab yang ada dalam rumah kita dulu zaman-zaman saya itu 56 atau 5 sekolah tu 56. Bila nak puasa berobot nak buka apa nama surat ni? Surat Kerukunan. Satu ada kitab dalam rumah kita mengadam. Tengok orang Ramadan tengok yo ni tengok kuyak marah ke mak tampar balik kira no ngam. So tu depan nak baca ni apa nak baca tu? Nawatu samaradin Allah malakasum tu usolli sunat tarawih, usolli sunat witir itu Allah itu irah yang dia nak ia benar berebut kitab itu. So habis bulan betul letak dia dalam mari tahun depan buka balik. Tapi lama-lama siapa yang ajar? Mak dan ayah. Siapa mak ayah? Kita lah. Mak ayah kita mana pergi sekarang? Dah meninggal punya anda. Kita puasa tak? Puasa. Sunat tarawih tak? Sunat. Siapa kata? Guru yang pertama mengajar kita. Dia akan mendapat banyak hadiah-hadiah kepada anak-anak dia. Kita jadilah guru. Bukan guru cikgu sekolah. Anak perusahaan. Guru bab sembahyang agama anak kita. Itu saya banyak saya bab solat banyak saya biar orang tua saja. Pasal benda ini orang akan lakukan. Bila orang akan lakukan kita dapatlah dia punya income dia. Kalau dia dapat 100 kita dapatlah 10 orang. Contoh dia. Tadi selalu berzikir pada waktu bersendirian sehingga mengalir air mata. Kalau tidak pun tak mengalir mata pun tak apa. Pada kata berzikirlah kita berzikir. Si kata ulama kata sekurang-kurangnya 300 la ilaha illallah. Itu sekurangnya. Tapi kita bekerja mungkin susah. Kita dah pencet ni cari kita tambah 300 tambah lagi kosong satu lagi. Boleh dapat. Nah ni kau tuan-tuan sembahyang tahajud malam lah. Bangun 3:30 tahajud. Lepas satu sunat wuduk yang kesukaan bila berubah wirid 100. Dan lambat lagi nak subuh. Lepas tu sembahyang apa? Sembahyang tahajud. Sebelum berdoa tu wirid 100 la ilaha illallah ataupun yang lain-lain. Lepas sembahyang apa? Sembahyang taubat. Pasal banyak berlaku kesalahan dengan Allah Ta'ala. Sebelum semua wirid 100 dah 300 sungguh-sungguhnya. Kemudian ada lagi sembahyang hajat 100 lagi. Kemudian sunat syukur. Banyak mendapat nikmat-nikmat Allah. Kita dapat pelajaran, kita dapat berkahwin dengan isteri kita, kita dapat zuriat anak-anak kita, dan anak-anak kita bersekolah pagi itu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Khususnya kalau ada kahwin anak kita. Bersyukur 100 dah tadi 500.
Dah penat dah rasa kan main witir. Rajin 3 rakaat, tak rajin 1 rakaat, saya pilih. Dah sedia 600, belum pergi masjid lagi tu. Nuwazan, mutarin. Wirid lagi, tambah lagi 500 boleh. Dah 1000. Pergi masjid kan? Kalau pergi masjid so, lambat sikit balik. Tambah lagi 500. Dapat 2000. Contoh. Boleh dapat. Tu saya akan lihat sama mana dapat 300 Ustaz. Oh, pagi nak pergi kerja dan bagai-bagai ini yang pasal kita pengen kalah pengen. Nak minum nak ajak nak PKP kan. Anak-anak kita ajak berberi dalam masjid Jambu Umur kan. Dah sampai pukul 8 tu siap abah nak ajak pergi minum kedai. Kalau ada kedai minum PKP tak ada aku tu. Kalau buat masak sendiri, menu sendiri. Tanya anak-anak nak buat apa sebagi makanan, nasi lemak, ayam, telur, mata kan. Setuju lah buat bakat kita anak-anak. Lagi bahagia berkat kita. Ya, itu 7 tadi ya. Dalam hadis yang dinyatakan oleh Imam Ahmad dan At-Tabari daripada Amru bin Jamuh Rasulullah SAW berkata, seseorang hamba tidak akan mendapat keimanan yang benar sehingga dia cinta dan benci kerana Allah. Cinta kerana Allah, benci sesebuah anak, kata ayat Arab tu, benci aku kerana Allah dia benci. Ataupun dia sesuatu yang maksiat. Jikalau dia cinta dan benci kerana Allah, dia berhaklah mendapat perlindungannya ya Allah. Hari yang tiada tempat perlindung. Orang yang berkasih-kasih, ada kasihan, berkawan rapat baik laki-laki dengan laki-laki pun dapat perlindungan daripada Allah. Iaitu macam mana? Bukan jangan macam sekarang. Sekarang ni kalau lelaki berkawan dengan lelaki lembut pula lain jadinya. Perempuan pun kasar pula lain jadinya. Ada nama kan, pengkis ke, tambai ke, pendan ke, lain ni kita lillahi ta'ala. Sampai sanggup berikan pahala di yaumul qiyamah besok pada kawan tadi kerana engkau baik dengan aku dengan engkau. Kalau pada engkau masuk dua-dua engkau dan aku dengan engkau, biar aku bagi pahala aku pada engkau. Dia masuk surga. Yang dia tadi masuk neraka. Kalau dah habis, kitab dia dah baca dah. Andainya surga dan aku tidak ada dalam habis dah. Saya ingat lagi. Apa mana? Bila dah orang banyak dosa, dia pergi jumpa mak dia pada masalah je. Mak pun lemah. Mak dia, aku pun lemah. Macam mana aku nak pergi pada kau? Mak pun lebih pada duniaan, pada dunia rohawi. Tak ada. Tak apa. Malaikat dah nak usung dia ke neraka. Ini belum berlaku lagi. Saya kira belum kiamat. Malaikat usung dia ke neraka. Sabar dulu. Aku nak pergi jumpa kawan aku. Tuhan bagi. Jumpa. Ada jumpa tu dia pun masuk surga lah. Masuk surga. Dah pergi pala. Tak lengah tu turun ke surga. Tak ingat kawan. Tak berterima kasih. Datang satu suara. Engkau langsung tak berterima kasih pada kawan kau yang telah memberikan pahala mereka sehingga kau masuk neraka tukar menjadi masuk surga. Terus dia sujud pada Allah. Sebab orang dalam surga besok makbul dah. Segala doa-doa dia. Ya Allah tu aku minta tolonglah masuklah kalau kawan aku di neraka pun surga. Masuk kedua-duanya ke dalam surga. Itu baik lillahi ta'ala di dunia. Apa kerjanya? Ikhlas kerana Allah. Itu untuk dapat perlindungan daripada bukan nabi orang kebanyakan. Nabi yang tentulah kan. 5 perkara bagi mendapat hidayah. Ya Allah pasti 5 tu ya. Yang ni tadi ni, yang ni perbanyakkan menyebut Allah SWT. Banyak menyebut Allah Taala. Allah Taala ni banyak nama dia kan. 99 sebutlah. Ya Allah kafi ya ghani ya fatah ya wahab, itu lengkap rezeki dan sebagainya tu. Nombor 2, perbanyakkan menyebut akhirat. Yang kesal dunia, kata kilang dia, yang kata ini, yang mana. Akhiratnya kan. Kalau akhirat sana kan bersedekah ni kan. Di akhirat susah pelannya. Tentu itu. Ketiga, membanyakkan menyebut dan mengingati kematian. Kita pergi ke Kampung Payo, jalan ke kuburan. Tak kira siapa. Tahu dah kita dia mati. Kita tak tahu cara mati kita kan. Kita ingat mati tu. Jangan yang kebat, jangan menyebut-nyebut kebaikan diri sendiri dan keluarga.
anak kita hana bagus ni tu ni sampai universiti profesor semua sekali. Dua kita ke orang, jangan kita pun macam tu juga. Ayah dia penting lah, ayah pun imam, imam daripada bujang jadi imam ketua. Itu kebaikan dia. Kebaikan dia biarlah orang yang sebut tak apa. Jadi Allah terima. So balik kebaikan itu ada keburukan. Di baik keburukan mesti ada kebaikan. Yang kelimanya, jangan menyebut-nyebut keaiban orang. Macam ada Ustaz Imam dia baca doa dia. Yang sebut keaiban orang tu. Jadi tak ada. Biarlah orang cuai kita, ada orang kita dapat pahala. Panduan mendapatkan hidayah. Kita perlu mengamalkan beberapa panduan supaya tergolong dalam kalangan orang-orang yang mendapat hidayah daripada Allah SWT. Panduan-panduannya ialah mengekalkan cara hidup sehat, bersederhana dalam makanan minum. Bersederhana dalam minum, hidup sehat. Ya, setiap muslim wajar mengekalkan kesihatan diri dengan menjaga makan dan minum. Dia perlu memakan makanan yang sesuai dan makan sekadar mahu mengekalkan kekuatan tubuh badan sahaja. Untuk apa tu? Untuk bekerja dan beramal ibadat. Kalau tak makan tak boleh ya. Jangan diet sangat, nak bangun sujud pun tak daya. Kata ada cara makan, cara kita tak ada di sini. Allah SWT menyatakan dalam Al-A'raf surahnya ayat 31, iaitu yang bermaksud, wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada setiap kali kamu bertempat ke tempat ibadat, yakni solat. Serta makan dan minumlah, dan janganlah kamu melampau-lampauin batas. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang melampaui batas. Janganlah kita ikut cara dulu, cara mak ayah kita dulu. Kita sekolah kita je satu, mak ayah kita muda je. Macam mana semayang mak ayah kita dulu? Sekarang kain terikat kan. Sebab apa tu, kain dulu pun orang dulu miskin, nak bersana nak. Pun ada kedekat pun simpan tu air raya. Itulah solat dua lain. Susu basuh. Pun hutang emak kecan, bagi hutang bulan tuan kain bayar dah sen. Apa tu kita pandai tanya, berapa kain tu nak bayar kau? Tak nak orang lelaki kurang bayar beli kain dia. Cuma tuan tanya di sini betul tak? Ada tak 20 helai tuan beri waktu bujang, waktu dah kahwin beli kain sarung untuk sendiri. Kebanyakan perempuan saya pun macam itu. Saya banyak kain pasal banyak menguruskan jenazah. Ya, ada 4 pakai penas masjid, jenazah terapung, jenazah apa semua kata kita gali kubur, ngalih kubur. Ngalih kubur 29 kubur di jam 8 Gempul kubur Raja-Raja Negeri Sembilan. Kubur dah orang dah mati, tanam ditanam 10 bulan 2 hari di Bukit Pelanduk. India masuk Islam. So kita ada reputnya. Ustaz Nanas bagi saya 2. Dia bagi tawaran, Ustaz Usop tukang putih tulang. Yalah, saya nak 2 golok yang sampai pakai ni. Bagi siap. Tengok sebuku lagi. Tak ada nyanyi ni pun. Yang ketiga, dicuah. Gali kubur, baru 21 hari insiden, salah kiblat. Itu saya pengalaman gali kubur, insyaAllah ada. Itu banyaklah pekinnya, sampai 2 cukup lah. 1 bulan, berilah orang lain, jelas lah orang lain. Kadang-kadang sedang kita sembahyang di imam tu kan dia begitu. Ya Allah, mana kalau duit boleh lah. Boleh mungkin atau sembahyang apa sembahyang yang paling makbul dalam doa makbul apa sembahyang? Tuan Imam dah belajar. Apa sembahyang? Tahu tak? Sembahyang yang paling makbul. Ada yang sembahyang tahajud, ada yang jawab sunni. Doa paling makbul doa antara khutbah. Doa sembahyang jenazah yang paling makbul. Nak makbul jadi imam. Amin, amin, amin. Dah apa berjalan. Envelope datang. Sam. Saya pernah sampai 80 ringgit. Satu tu 800 sepuluh kayu. Saya sekarang tak pernah orang bagi. Yang pernah bagi orang kampung. Kain bagi, kawan bagi, teko bagi, sudu bagi, pinggan bagi, piging bagi. Nek takut je ni semua.
Di bawah saya tampak saya di rumah. Ni ada orang sekolah ni ada orang bagi saya kain putih kapan. Tapi nampak envelope email. Saya dah garah dalam envelope ni mesti duit ni. Yang itu sebab masuk. Ada RM15. Yang lain tu tinggal kat luar dulu. Pasal orang tutur kalau dapat barang kita tak tahu yang tahu tinggal yang masuk dalam dia. Kalau dapat mimpi kan, buanglah. Kalau tak mimpi yang masuk di belakang. Ikut juga usaha tutur. Petua. Jadi Allah Ta'ala menyatakannya usaha tadi dah masuk apa soalan beliau. Kita berhenti ketujuh. Nabi Muhammad SAW berkata ataupun bersabda, kami satu kaum yang tidak makan melainkan benar-benar berasa lapar. Ini Nabi makan. Dan apabila kami makan tidak pula sehingga kenyang. Orang berhenti sebelum kenyang. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, awasi daripada perut buncit. Siapa buncit itu? Sayyidina Umar kata, awasilah daripada perut buncit. Jangan makan minum dengan banyak kerana sesungguhnya ia merosakkan tubuh, membawa penyakit dan menjadi malas bersalat. Bersederhanalah kamu dalam kedua-duanya. Kerana itu yang lebih baik, yang lebih layak, lebih jauh daripada melampaui batas. Dan sesungguhnya Allah membenci orang yang buncit perutnya dan gemuk badannya sebab gemuk tak semayang. Sesungguhnya seseorang lelaki tidak akan binasa sehingga ia mengutamakan hawa nafsu lebih daripada agamanya. Kebersihan badan dan pakaian. Manusia yang dikenaki oleh Islam adalah manusia yang bersih. Bersih bukan sahaja daripada segi mental, malah fizikal. Nabi Muhammad SAW mendorong umatnya supaya membersihkan diri dengan mandi terutamanya pada hari Jumaat seperti yang diceritakan oleh Imam Al-Bukhari wal Muslim. Katanya apabila seseorang kamu ingin pergi menunaikan solat Jumaat, maka dia perlu mandi sunat. Boleh mandi di pada sunat dia di pada subuh ya. Kadang-kadang kita tertentu boleh sembahyang kat sini, kadang kita pergi keluar-keluar sembahyang masjid dekat perjalanan. Jadi tapi yang paling afdal sembahyang mandi sunat ni ialah 12.5 katat tatkala nak pergi ke masjid. Saya kata pagi tadi kita mandi, pagi kita mandi siap mandi sekali, mandi mula mandi tu usla min hayati sunatan Allah lambat tu tiap dulu. Itu mandi biasa, jangan mandi khabau tak baca-baca. Yang kedua mandi yang lain-lain kalau dia baca oleh. Yang ketiga nautuslah solat Jumaat lillahi taala. Saya mandi kena solat Jumaat. Tapi subuh lagi ni. Baru semain subuh itu. Pilih subuh. Sekarang bila tengah harian kita tak ada di rumah, ada mandi bagi tadi. Tapi kalau kita balik rumah, baik pergi pekan mana ke, pukul 12 ada rumah, mandilah sekali lagi. Nautuslah solat Jumaat tu. Dalam kitab ni juga ada.